pengajianku, dan hanya keredhaan-Mu yang aku tuntut. Tuhanku, kepada-Mu tujuan kehidupanku, dan hanya keredhaan-Mu yang aku tuntut. Tuhanku, kepada-Mu maksud dan tujuanku, dan hanya keredhaan-Mu yang aku tuntut. Karuniakanlah kepadaku kasih kepadamu dan mengenali dirimu. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah masih memberi peluang oleh Dia kepada kita untuk berhimpun pada tengah hari ini. Yang tak dapat tidak, perhimpunan kita telah masuk oleh kita pada tanggal berapa Ramadan? 21. Yang mudah-mudahan kehidupan kita terus mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan kehidupan kita terus mendapat maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kehidupan kita terus dijadikan dengan perlepasan api neraka Allah terhasil daripada dihidupkan kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka pernah bersabda oleh Nabi SAW, bila mana kita masuk kepada penggal yang ketiga, iaitu penggal ketiga daripada Ramadan, sebagaimana hadis yang tuan-tuan biasa dengar, maka dijanjikan kepada kita iaitu dengan perlepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi kepada kita, maka perlu memperbanyakkan oleh kita dan mempertingkatkan oleh kita akan amalan. Makna memperbanyak dan mempertingkatkan, tuan-tuan, ialah dua perkataan yang berbeza. Memperbanyak bermakna kita menambahkan, mempertingkat bermakna kita menambahkan kualiti dan sebagainya. Bermakna sekiranya mereka telah meneruskan Ramadan dengan kualiti yang terbaik, bermakna memperbanyakkan mereka akan kuantiti. Bagi kita yang kadang-kadang keimanan kita sepada orang awam, yang kadang-kadang kita tak mampu melakukan amalan lebih daripada orang yang lain contoh, maka perbanyakkan kita akan kualiti. Maka kedua-dua ini juga dikira sebagai menambahkan oleh kita akan berhujung dalam 10-nya Ramadan. Jadi bingkisan daripada kuliah yang telah kita bawa pada Dewan Merak Kayangan pada beberapa minggu yang lepas, alhamdulillah, kita telah menguraikan, tuan-tuan serta muslimat yang alim, di antara beberapa faktor yang Ramadan ditolak akibat daripada syariat, akibat daripada tauhid, dan akibat daripada akhlak ataupun tasawuf. Yang bila mana telah kita syarahkan pada kuliah yang lalu, bagaimana dikatakan Ramadan yang rosak dari segi syariat, iaitu tak dapat tidak bila mana kita melakukan ketaatan dalam keadaan tak mengaji dan sebagainya. Telah kita syarah satu. Yang kedua, telah kita syarah pada minggu hari itu, bagaimana yang dikatakan Ramadan yang rosak dari segi akidah ataupun tauhid, iaitu bila mana datang sekelumit pada hati kita ketidakyakinan, ketidakpercayaan di atas khabar yang dikhabarkan oleh Allah atau perkhabaran yang dikhabarkan oleh Nabi SAW berkenaan Ramadan ataupun puasa. Kalau datang sedikit saja pada hati ketidakyakinan ataupun ketidakpercayaan, maka tak dapat tidak Ramadan kita rosak dari segi tauhid ataupun akidah. Yang ketiga, di Dewan Merak Kayangan juga telah kita menguraikan bagaimana yang dikatakan Ramadan yang rosak dari segi akhlak ataupun tasawuf. Di antaranya, bila mana kita menjalankan Ramadan ataupun menjalankan puasa semata-mata menjalankan yang zahir dan kita meninggalkan yang batin. Macam mana kata menjalankan yang zahir, meninggalkan yang batin? Dan perut sungguh kita jaga, lidah kita tak jaga. Perut sungguh kita jaga, hati kita tak jaga. Perut sungguh kita jaga, anggota-anggota yang lain kita tak jaga. Kan pernah bersabda oleh Nabi SAW, di antara perkara yang merosakkan Ramadan apa dia? Mengandung domba,
mengumpat, keji-mengeji dan sebagainya. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, berbangkit daripada kuliah yang telah kita syarah di Dewan Murak Kayangan membicarakan rosaknya Ramadan dari segi akhlak ataupun tasawuf. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan menambah lagi beberapa faktor yang menyebabkan Ramadan kita ditolak dari segi akhlak ataupun tasawuf. Dalam keadaan tak sedar perkara ini berlaku pada kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan ini kaedah untuk kita meningkatkan kualiti. Bermakna sebagaimana hamba kata pada mukadimah tadi, ada di antara kita Allah Ta'ala pilih boleh meningkatkan kuantiti. Bermakna kalau 20 Ramadan yang lalu memperbanyakkan dia duduk di rumah, tapi 10 Ramadan yang terakhir memperbanyakkan dia, mendudukkan dia di masjid, iktikaf dan sebagainya. Ada orang yang mampu buat, maka silakan. Ada juga di antara kita yang tak mampu buat, dapat duduk dekat masjid sejam dua pun tak apa, dah niat iktikaf. Ada. Tetapi bagi mereka yang tak boleh menambahkan kuantiti, ada juga kaedah yang menyamai dengan perkara tadi, iaitu mempertingkatkan kualiti. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di antaranya tuan-tuan, marilah bersama-sama kita semayang dengan mengetahui akan bacaan-bacaan dalam sembahyang. Ini antara kaedah bagaimana kita nak mempertingkatkan kualiti. Kerana ramai di antara kita bila kita semayang, kadang-kadang bacaan dalam rukuk pun kita tak tahu makna, bacaan dalam sujud pun kita tak tahu makna, bacaan ketika duduk antara dua sujud pun kita tak tahu makna. Sebab tu benar kata pepatah Arab, di antara kelemahan orang Jawi, apa Jawi ini selain daripada orang Arab ataupun orang Ajam, bila mana membaca Quran Allah, berzikir, baca ayat-ayat gurindam, qasidah dan sebagainya, habis di lidah semata-mata, tak masuk ke hati, tak masuk ke darah, tak masuk ke daging, oleh kerana apa yang mereka baca pun mereka tak faham. Dan jadi di antara perkara yang perlu tuan-tuan lakukan untuk menghidupkan 10 malam terakhir, di antaranya yang pertama sekali, marilah kita berusaha dan bersungguh memahami tiap-tiap perkataan bacaan dalam sembahyang. Tengah-tengah duduk dekat ofis, kalau tak tahu nak buat apa, kerja siap dah, buka tanya Syekh Google. Ada? Apakah makna Rabbighfirli warhamni? Contoh. Ada? Apakah makna Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi? Contoh. Maka kita hafal, tulis dan sebagainya. Tengah-tengah tak buat apa, tengok 4, 5, 6 kali. Oh, ini makna Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Mudah-mudahan kata ulama, barang siapa berusaha memahami perkataan-perkataan dalam sembahyang, maka itulah langkah yang pertama untuk mereka masuk kepada stage yang seterusnya, membawa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya, tepuk dada, tanya diri sendiri, dan kenapa Allah Ta'ala tak dapat khusyuk dalam sembahyang? Sebagaimana yang berlaku di atas para sahabat ketika dipanahnya kaki mereka. Dan maka berkata sahabat, kalau kamu nak cabut panah boleh, tunggu aku semayang dulu. Maka kata-kata bertakbir dia kepada Allah Ta'ala, hilanglah dirinya di atas kebesaran Allah. Maka bila mana dicabutnya panah, tak berasa apa. Kita usah kata panah, baru nyamuk. Baru nyamuk tuan-tuan, dan tangan dah tak boleh duduk, diam. Kerana apa? Kerana kita tak berusaha untuk mencapai kepada kekhusyukan sembahyang. Jadi ringkas dia, dalam nak memenuhi 10 Ramadan yang terakhir, yang tak dapat tidak, Nabi SAW dalam kehidupan beliau memperbanyakkan duduk di masjid, memperbanyakkan melakukan ketaatan, memperbanyakkan melakukan ibadat dan sebagainya. Cuma perbezaan yang perlu kita lakukan, bagi yang mereka mampu memperbanyakkan, itu yang terbaik. Yang bagi mereka yang tak mampu memperbanyakkan, ada juga cara lain, iaitu mempertingkatkan kualiti. Di antara kaedah yang pertama, mengetahui bacaan-bacaan dalam sembahyang. Dan berusahalah sendiri tuan-tuan. Takkan semua ustaz nak beritahu, semua tok guru nak beritahu. Kerana benda yang kita baca ni tuan-tuan bukan baru 2-3 hari. Bahkan bermula umur kita akhir balik, sampai hari ni umur kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, takkan kita tak pernah berusaha memahami perkataan-perkataan dalam sembahyang. Maka akibat daripada inilah rahsia sembahyang tak masuk pada kehidupan kita, kekhusyukan sembahyang tak termasuk pada kehidupan kita.
Jadi nota yang pertama, yang tuan-tuan wajib berusaha untuk memenuhi 10 Ramadan yang terakhir, mempertingkatkan kualiti sembahyang dengan mengetahui tiap-tiap perkataan yang dibaca dalam sembahyang. Dan print out daripada office. Nak sembahyang asar sekali lagi, balik rumah letak dekat bawah sejadah. Ini aku nak hafal Rabbighfirli warhamni lah. Tengah-tengah baca tahiyat awal tengok Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Ada. Tak usah baca makna sekali lagi batas sembahyang. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah kena 40 hari tuan-tuan, kena 40 rakaat, kena 40 kali kita baca. Kertas tu boleh rubuh-rubuh dah. Sekali lagi buka puasa kita minum air tu. Mudah-mudahan lekat sampai ke mati. Ada. Besok pula nak hafal Subhana Rabbiyal Azim. Lusa pula nak hafal Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ini merupakan nota yang pertama sekali. Yang kedua, sebagaimana yang tuan-tuan maklum, kehidupan Nabi SAW bila mana sampai di akhir Ramadan, di antara perkara yang Nabi banyak lakukan ialah tadarus Al-Quran. Sebagaimana telah kita syarah di Dewan Merakayangan, tadarus Al-Quran ni tuan-tuan satu benda fenomena yang baik yang berlaku di Malaysia khususnya. Boleh kita melihat di mana-mana surau, di mana-mana masjid, selepas daripada witir mereka masuk dalam halaqah, masuk dalam bulatan. Tak pernah orang tadarus dalam barisan, betul tak? Tadarus dalam bulatan, baru cepat habis. Dalam barisan tak tahu kat mana penghujungnya. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh ada. Maka alhamdulillah kita melihat situasi tadarus ni tuan-tuan satu perkara yang baik. Tetapi akibat daripada kita tidak memahami apa yang kita baca, maka tadarus yang kita lakukan tetap tak mencampurkan pada kehidupan kita rahsia. Mukjizat Al-Quran yang kita baca tuan-tuan tak masuk pada kehidupan kita. Sebab tu di antara nota yang kedua yang perlu kita muhasabah dan yang perlu kita pertingkatkan dalam 10 akhir Ramadan, marilah bersama-sama kita membaca Al-Quran dengan memahami maknanya. Nanti tiap-tiap malam kalau pergi tarawih, selepas solat witir, maka kita masuk halaqah. Maka bila mana orang baca Al-Quran, kita seorang-seorang pegang terjemahan. Tak payahlah tuan-tuan nak semak memandai dengan kita mendengar. Dalam Quran Allah Ta'ala kata dah, mendengar pun satu ibadat dah. Maka yang menyemak bacaan biar kerja ustaz, biar kerja tok guru, tok imam dan sebagainya. Kita pegang seorang-seorang tafsir, dan bila mana sampai pula turn kita tutup tafsir Al-Quran, maka kita membaca ayat yang perlu kita baca. Kerana rahsia tuan-tuan bagi Quran ialah membaca dengan serta mengetahui maknanya. Bagulah apa yang kita baca mengalirkan air mata, mendatangkan suk dan wujudan dan sebagainya. Kalau kita baca tak faham, sebagaimana apa yang kita lakukan dalam majlis qasidah, dan tengok majlis qasidah macam tengok konsert, Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi majlis qasidah satu majlis yang menghidupkan selawat ke atas Nabi SAW. Maka sebut berkenaan qasidah, tengah hari ini afwan lakum, hamba minta maaf kepada tuan-tuan, diorang buka ketinggal. Ingat tengah hari ini nak nyanyi satu lagu baru karang 2-3 hari lepas berkenaan Ramadan. Marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam, marhaban, marhaban ya marhaban. Faham tak? Tak. Ni ambil video saat lagi kena claim ni. Allahumma salli ala Muhammad. Marhaban yanzilul Quran, marhaban yanzilul Furqan, marhaban fiha lailatul qadar. Marhaban, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau orang memahami qasidah yang dibaca tadi, Allahu Akbar. Marhaban ni tuan-tuan bulannya rahmat, bulannya maghfirah, bulannya pengampunan. Ramadan ni tuan-tuan bulannya diturunkan Quran, diturunkan Furqan. Dan kalau orang tak mengerti Furqan tu apa dia? Furqan dan Quran serupa lah, nama saja berbeza. Dan dalam Ramadan juga berlakunya Lailatul Qadar. Jadi sebut Lailatul Qadar kita akan mulai belakang lagi. Jadi ibarat yang hamba nak beri faham, akibat daripada ketidakpahaman apa yang kita dengar ataupun apa yang kita baca, maka tak melahirkan zuk dan wujudan. Ni nak balik beraya besok,
Dan daripada rumah masing-masing nak balik ke Kedah, nak balik ke Johor, nak balik ke Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Tengah-tengah buat kereta, isteri duk merepek. Abang, tukarlah radio lain. Duk 24 jam lagu raya dan sebagainya. Raya tak sampai lagi. Putar radio tu lagu raya. Putar radio ni lagu raya. Putar Aikin pun lagu raya juga. Dah. Last sekali suami kata kita pasang qasidah lah. Dah. Mudah-mudahan anak-anak mana yang tak tidur boleh berselawat ke atas Nabi SAW. Dan sepanjang perjalanan, Zaharadinul Mu'ayyad bi zuhuri Nabi Ahmad, ya hanana bi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Ayat ya hanana, ya hanana. Seronok dia nak berselawat ke atas Nabi SAW. Tetapi bila ditanya pada tengah hari ni, apakah makna ya hanana? Bagi tak? Tanya selalu. Masa yang pertama, apakah makna ya hanana? Yang qasidah ni tuan-tuan kita dengar bukan sehari dua, dah bertapak di Malaysia hampir setahun lebih. Yang telah dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Syekh As-Saqaf. Dan satu qasidah yang begitu merdu, yang menzahirkan kepada hati kita kecintaan dan keseronokan di atas dipilih menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang faham makna ya hanana, dia akan membaca dengan kesedihan. Zaharadinul Mu'ayyad bi zuhuri Nabi Ahmad, ya hanana bi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Lagu apa? Tak sabar warak lah kata tak tahu dah. Allahumma salli ala Muhammad. Hamdo hamise curalo, dilihkan hitung cupalo, ham akhirnya ko najai. Ada? Tak boleh banyak-banyak. Nanti untuk guru kita ustaz asli tak boleh cari makan. Allahumma salli ala Muhammad. Cuba gambaran hamba nak beri faham kenapa kehidupan kita bila mana kita melihat filem Hindustan tuan-tuan sampai naik belur rokok, datang zuk dan wujudan, sampai kita boleh rasa masuk dalam filem tu sekali. Sebab adakah sebab kita memahami bahasa Urdu? Dah, kalau tadi hamba memohon pun tuan-tuan bukan tahu, nampak seronok tapi kita baca bukan betul lagu Hindustan. Tapi nak beri faham, bila mana ketidakfahaman maka pandangannya berbeza. Tetapi bila mana kita tengok filem Hindustan, tiap-tiap perkataan ada terjemahan, tiap-tiap perkataan ada translation. Hasil daripada kita faham, maka datang pada hati zuk dan wujudan. Sampai kadang-kadang isteri menangis-menangis dan sebagainya sebab tengok filem Hindustan. Ni semua tengok filem Sagam lagu, mengaku dah. Dan bila hero balik daripada berperang, orang ingat dia mati dah, rupa-rupa hidup lagi. Masa nak terbang tu al-comeback, katanya dia. Maka bila dia balik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka dapat tahu kawan rapat sendiri berkahwin dengan makhluk sendiri, bergaduh berbalah, akhir sekali tiga-tiga berpisah. Dosa-dosa naraha, naraha, zindagi hame tera. Apa makna? Ada sahabat-sahabat pergi dah, ada kekasih lari dah, hidupku tak karuan, tak menentu dah. Dan bini tengah potong bawang, menangis. Kita ingat menangis sebab potong bawang, tetapi menangis sebab menghayati filem Hindustan. Jadi gambaran apa hamba nak beri faham, kenapa datang perasaan tadi? Sebab kita faham. Walhal kenapa baca Al-Quran tak timbul perkara-perkara tadi. Dan sedangkan Facebook kita boleh buka sehari 10 kali nak baca SMS. Dalam Quran itu begitu banyak mesej daripada Allah Ta'ala nak khabarkan kepada kita. Cuma akibat kita tak faham, maka mesej tu kita tak buka. Kalau kita memahami tiap-tiap apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka datang pada hati zuk dan wujudan. Sebab tu tuan-tuan, walaupun dapat khatam 15 juzuk dengan kita membaca serta makna, lebih baik daripada kita khatam 15 kali Al-Quran. Jangan samakan orang Arab dengan orang Melayu. Orang Arab sebab boleh berdiri lama, sebab mereka menghayati apa yang dibaca. Kalau tuan-tuan pergi ke Yaman, semayang bersama Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz di Hadramaut, tuan-tuan, di Hadramaut ni, bila mana Ramadan kebiasaan mereka buat tarawih hampir 100 rakaat. Tetapi bukan berlaku di sebuah tempat, dan berlaku lebih kurang 4, 5, 6 masjid. Dah ada timetable dah. Di masjid ni buat 20 tanpa witir, kemudian berehat sejam. Tuan-tuan ingat mereka buat 20 macam kita tu. Akibat daripada kita buat 20 bacaan panjang mengakibatkan sejam 2 jam lebih, maka jemaah hilang sampai 8 pakat-pakat lari. Orang Arab tuan-tuan buat 20 sekejap saja.
Hamba pernah semayang di belakang guru kepada Syekh Hafizuddin, dan guru kepada Syekh Hafizuddin Al-Gailani. Dijemput daripada Iraq, maka satu datuk ni dipanggil hamba, Datuk Ahmad dipanggil hamba pergi rumah dia. Hamba untuk diberi amanah speech, beri tazkirah dalam bahasa Melayu. Kemudian lepas daripada witir, lepas daripada isyak, maka yang menjadi imam pula ialah guru kepada Syekh Hafizuddin. Dia kata, malam ni kita akan buat tarawih 20 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian kalau boleh baca Fatihah bersamaan dengan beliau. Maknanya lepas dia baca ayat pertama, kita baca bismillah. Kami tak faham kenapa isyarat dia memberi sedemikian rupa. Rupa-rupanya malam tu tuan-tuan, beliau membaca suratul Rahman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum. Amin. Mudahammatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu akbar. 2 ayat rokok, 2 ayat rokok, 2 ayat rokok. Ngam-ngam 14 minit, habis 20 rakaat. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu dia bagi tazkirah. Ini yang kata kena sebiji-sebiji dekat atas dahi. Dan dia kata afwan lakum. Aku bukan tak erti baca panjang dah. Walhal bermula umur aku 9 tahun aku dah hafal Quran. Wala fakhra. Wala fakhra tu makna bukan nak riak dah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Tuhan aku boleh cerita. Tapi kalau aku baca panjang-panjang aku belum faham ke? Ni kata kena sebiji-sebiji dekat atas dah dahi. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dia buat begitu ringkas 20, tuan-tuan kita semayang pun berasa selesa dan sebagainya. Mudahammatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu akbar. Lagi pendek daripada qul huwallah, lagi pendek daripada kuliah. Kita kalau buat kuliah tu berasa pendek dah, dia buat lagi pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu di Yaman boleh buat tarawih sampai 100 rakaat. Buat 20 rakaat lebih kurang 40 minit tanpa witir, lepas tu berehat, minum kopi dan sebagainya. Menunggu pula 1 jam, lari pula ke masjid lain, memang dah ada timetable. Buat lagi 20 rakaat tuan-tuan, berehat 1 jam, lari pula ke masjid lain. Kalau sampai subuh dapat 5 masjid 100 rakaat, dapat 4 masjid 80 rakaat, dapat 3 masjid 60 rakaat di atas kemampuan masing-masing. Dan kerana apa? Mereka membaca dengan hati. Kalau tuan-tuan semayang baca Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, bacaan beliau tak sedap, kita berasa sedap lagi aku baca. Bukan hina beliau, tidak, tetapi lidah beliau membaca Al-Quran dengan hati. Kita boleh melihat ketika tarawih tuan-tuan, bila mana Habib Umar jumpa ayat azab, jumpa ayat perteguran daripada Allah Ta'ala, jumpa ayat kemarahan dari Allah Ta'ala, dia akan ulang banyak kali. Qalilan ma tashkurun. Aku berimu mata, aku berimu telinga, aku berimu segalanya hati, tapi sedikit kamu yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun. Berapa ramai yang rebah? Pok seorang rebah, pok seorang pengsan. Kerana takjub, zuk dan wujudan dengan perkataan yang kita faham. Orang Melayu semayang rebah juga bila Imam Nabi ni. Bila Imam Nabi ni Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ringkasnya, mudah saja hamba nak beri faham. Dan apa yang perlu kita lakukan pada 10 akhir Ramadan, yang tuan-tuan lakukan tu cantik dah. Kita telah menghidupkan dengan bacaan Al-Quran. Tapi sebagaimana kita manusia tuan-tuan yang bersifat sebagai seorang yang awam, kadang-kadang kemampuan kita untuk menambahkan amalan terhad, disibukkan dengan masa dunia dan sebagainya. Bermakna apa yang tuan-tuan boleh lakukan, pertingkatkan kualiti. Bermakna walau dapat baca sehari 1 muka pun tak apa dah, pertingkatkan kualiti membaca Al-Quran serta dengan maknanya. Tengok risalah, tengok terjemahan, tengok tafsir dan sebagainya. Mudah-mudahan rahsia daripada Allah akan dicampakkan kepadanya kita, terhasil daripada kita memahami makna. Ini namanya memperjalankan yang zahir dan memperjalankan yang batin. Habis yang kedua. Yang ketiga, di antara perkara yang perlu kita muhasabah dalam 10 akhir Ramadan, bersambung pada kuliah kita di Dewan Berakayangan hari itu, tak dapat tidak kata Nabi, di antara amalan Ramadan yang ditolak bila mana kita menjalankan puasa semata-mata yang zahir dan meninggalkan yang batin. Bila sebut batin ni tuan-tuan, satu perkara yang terlampau luas.
Apakah lagi perkara-perkara kebatinan yang perlu kita semak pada hari ini agar Ramadan kita Allah Ta'ala terima? Di antaranya kata Nabi SAW, membelas kasihan dan menghidupkan silaturahim. Jadi 10 malam terakhir ni apa yang perlu kita lakukan selain daripada malam memperbanyakkan ibadat? Siang ni tuan-tuan kita perlu menghubungkan silaturahim, memperbanyakkan jumpa ziarah, SMS kawan-kawan dan sebagainya, agar tuan-tuan perhubungan yang kita lakukan menghidupkan pada hati ikatan kemesraan. Dan inilah merupakan dipanggil kaedah kebatinan yang tak nampak oleh manusia. Dan mudah-mudahan bila mana kita menghidupkan silaturahim, kita buat salah dengan mak ayah kita buat salah dengan sahabat-sahabat dan sebagainya, dan bila mana kita menghidupkan silaturahim sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepada kita akan rahsia Lailatul Qadar. Dan kerana Qadar ni tuan-tuan satu rahsia terbesar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan perkara ni berkait rapat dengan perkara-perkara yang lain. Sebagai contoh, seseorang nak pergi haji, tak sempurna bagi diri dia melainkan melepaskan segala burung yang ada. Betul tak? Berkait dengan benda lain, tak sempurna orang nak pergi haji melainkan melepaskan segala ikan yang terkurung. Kalau ikan tu sekadar kita berasa dia selesa, tak ada masalah, letaklah akuarium yang sempit, dan maka ulama kata perlu kita lepaskan. Ada? Jadi nak beri faham, itu satu ibadat yang wajib. Tak sempurna kewajipan bila mana berkait dengan benda-benda yang lain. Begitu juga masalah Ramadan. Mana mungkin Allah Ta'ala nak beri kepada kita akan rahsia kebesaran Ramadan sehingga hubungan kita dengan manusia lain kita tak kembali mengeratkan. Jadi mudah-mudahan marilah bersama-sama kita menghidupkan balik perkara-perkara begini dengan cara yang mudah tuan-tuan, dan SMS ajak berbuka puasa. Dan Ustaz hari ni berbuka mana? Baik rumah saya contoh. Dan tak pernah pun rasa jemaah ramai ni lebih daripada 30 orang. Seorang pun tak pernah SMS aku dan Allahumma salli ala Muhammad. Cuba ajak Ustaz sekali. Dan jadi mudah-mudahan bila mana kita boleh menghidupkan silaturahim, ini di antara perkara kebatinan yang perlu kita hidupkan pada penghujungnya Ramadan. Berapa dah? 3. Yang keempat, di antara perkara yang banyak dilakukan juga oleh Nabi SAW pada penghujung Ramadan, bila mana kita mensyarahkan berkenaan perkara yang tak nampak, iaitu memperbanyakkan bersedekah. Sebab sedekah ni tuan-tuan dengar dah, nampak benda tu zahir, tetapi terhapusnya sedekah, terhapusnya kebajikan sedekah bila mana kita tak menunaikan kewajiban yang lain. Sama juga masalah tarawih. Banyak kita bersungguh semayang tarawih, sedangkan tarawih itu sunat. Sekira dalam waktu yang sama kita tak berusaha untuk mengqadha semayang yang lalu. Lepas subuh kita tak usaha nak qadha subuh yang lalu. Lepas zuhur kita tak usaha mengqadha zuhur yang lalu. Lepas asar kita tak berusaha mengqadha asar yang banyak kita tinggalkan. Maka kata Nabi SAW, tarawih yang kamu lakukan tak mendapat apa-apa melainkan letih semata-mata. Sah tu sah, tapi tak dapat apa-apa, letih semata-mata. Baik tak payah semayang. Bukan kata maknanya begitu, tapi nak beri faham gambarannya begitu. Jadi begitu juga masalah bersedekah pada bulan Ramadan. Memang dikata kepada kita kebajikan bersedekah ni tuan-tuan benda yang besar. Jadi waktu yang sama kita perlu berusaha menunaikan segala yang wajib. Buat checklist, agak-agak kalau ada hutang yang kita mampu bayar, kita selesaikan sekadar 30% ke 50% dan sebagainya. Sekiranya pidyah bagi isteri kita, bagi diri kita, bagi anak kita yang masih lagi tak diselesaikan, sama ada daripada pidyah puasa ataupun pidyah kafarah-kafarah yang wajib, maka wajib kita tunaikan. Sebab tu hamba dah ulang banyak kali dah, bila tuan-tuan dengar tazkirah, kalau tuan duit lalu, ada tuan duit tak ada? Ya, tuan duit lalu ada? Hari ni tak ada lalu? Ada? Kalau tuan duit lalu sekali lagi, tuan-tuan jangan niat sedekah kosong, rugi. Dan kita dah ulang banyak kali dah, setiap kali nak masuk duit dalam tuan duit,
Yang pertama sekali pastikan warnanya warna apa? Hijau. Ya? Itu yang pertama. Jangan guna warna biru. Ada lama dah tuan-tuan guna warna biru. Habis tu ustaz, kalau tengok-tengok dalam duit warna hijau tak ada banyak warna biru, ambil biru 5 keping, 1, 2, 3, 4, 5, lipat elok-elok, niat mudah-mudahan biru tukar jadi hijau. Faham ni ibarat? Itu kaedah yang pertama. Yang kedua, bila tuan-tuan nak sedekah dalam tahun duit, jangan niat kosong. Kalau tuan-tuan niat kosong, tetap juga sampai kepada kebajikan embel untuk berguna surau, majlis dan sebagainya. Tetapi tak terlepas bagi diri kita sendiri. Sedangkan tanggungjawab kita, hutang kita selain daripada makhluk dengan Allah begitu banyak. Jadi masukkan RM5 sekurang-kurangnya. Ya Allah, dengan duit ini aku niat bagi menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi diriku. Ni cara niat kita. Dan bermakna, ya Allah, ini duit bagi menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi diriku. Kafarah yang wajib ni tuan-tuan ada banyak. Di antaranya berhutang. Hutang ada 2. Satu hutang yang kita ingat, satu hutang yang kita tak ingat. Masa kecil kita ambil selipar surau. Kita niat nak hantar balik, dah kecil-kecil kaki surau, dah pergi surau. Hari itu selipar hilang. Kita ambil selipar surau dengan niat kita nak gantikan balik, tapi sampai sekarang ni tak pernah ganti. Lupa contoh. Bukan kita niat nak mencuri, maka wajib kena ganti sebab harta orang lain, harta awam dan sebagainya. Cuma ustaz tak ingat dah nak buat macam mana. Ni ulama kata gugurkan kafarah. Nak gugurkan kafarah macam mana? Ini caranya bersedekah. Jadi masuk tahun duit, ya Allah, dengan duit ini bagi menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi diriku. Tapi kalau boleh niat awal-awal, jangan besok hari Jumaat orang duit lalu sekejap-sekejap dah niat. Bila kawan tu nak berjalan, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh juga dibuat bagi orang lain. Besok nak buat bagi isteri, lusa nak buat bagi ayah, ratulat nak buat bagi ibu. Bermakna kita boleh berubah-ubah niat. Ya Allah, duit ini bagi menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi ibuku. Sebab kafarah yang wajib ada 4 selain daripada 3. Apa dia? Pertama, kafarah berhutang. Yang kedua, kafarah bernazar. Jaga dah. Kita masa jahil dahulu kadang-kadang kita suka bernazar. Kadang-kadang sebab nazar ni tuan-tuan benda yang tak wajib bersaksi. Seorang-seorang dia kata, kalau aku dapatlah projek tu, aku nazar lah nak buat tu, nak buat ni. Dalam keadaan tak sedar, maka nazar dah jadi wajib. Tiba-tiba projek dah jalan, kita tak lakukan nazar, maka wajib gugurkan kafarah. Tapi kalau mengaji fiqh, kafarah nazar ada 3. Merdekakan seorang hamba, berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan berpuasa 3 hari dan memberi makan 10 orang miskin. Ulang balik. Pertama, merdekakan hamba. Yang kedua, berpuasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin ni ada 2 kaedah. Yang pertama, sekali makan. Yang kedua, sehari makan. Kalau tuan-tuan nak suruh orang tu bayar, tengok akaun dia macam mana, tengok gaji dia macam mana. Kalau gaji dia banyak, kita kata bayarlah sehari makan RM5, RM5, contoh RM15 kali dengan 10 orang baru RM150. Kalau orang tu kewangan dia terhad, kita kata bayarlah, keluarkan zakat. Apa tu? Kafarah nazar sekali makan RM5 kali 10, RM50. Itu bagi hukum yang kita ingat. Yang kalau tak ingat, ini caranya. Bila tahun duit lalu, ya Allah, dengan duit ini bagi menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi diriku. Jadi mudah-mudahan bila kaedah ini tuan-tuan laksanakan, maka infak, sedekah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kita berusaha untuk mengganti segala gaji yang wajib yang telah tertunggak lama dan sebagainya. Faham ni ibarat? Habis yang ketiga. Jadi mudah-mudahan bila mana kita memperbanyakkan infak pada bulan Ramadan, maka itulah satu perniagaan tuan-tuan yang begitu hebat yang dijanjikan kepada kita di akhirat kelak. Jadi perkara yang seterusnya, yang kedua dan yang terakhir, di antara perkara yang perlu kita muhasabah pada penghujung-penghujung Ramadan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, iaitu daripada Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya antara perkara yang boleh mengampunkan dosa ialah memberi kegembiraan kepada saudara se-Islam kamu. Apa makna memberi kegembiraan? Iaitu memaafkan orang lain. Kata ulama, di antara rahsia juga nak membuka Lailatul Qadar ialah kita memaafkan orang lain.
Bila mana kita memaafkan orang lain ni tuan-tuan, dengan kegembiraan yang berlaku ke atas dirinya, maka membuka kegembiraan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana membuka kegembiraan Allah ta'ala, maka cahaya nur Allah ta'ala memandang kepada orang yang membuka kegembiraan tadi. Sebagaimana yang tuan-tuan belajarlah, kita memberi makan kepada orang berbuka puasa, kehebatannya bagaimana? Kerana Allah ta'ala memandang perkara-perkara begini. Jadi, di antara perkara yang perlu kita lakukan pada penghujung 10 Ramadan, bagi mereka yang nak mencipta akan Lailatul Qadar, maka bermula daripada hari ini memaafkan orang lain. Sebagaimana berkata Tok Guru kita tiap-tiap malam sebelum tidur, ya Allah, aku ampunkan dosa-dosa mereka yang buat salah kepadaku. Dan niat umum kepada sesiapa pun. Jadi mudah-mudahan dengan kita membuka kegembiraan orang lain, maka akhir sekali Allah Ta'ala memberi kepada kita nikmat yang tak terjangkau oleh akal kita. Yang keempat, akhir sekali yang kelima ialah memperbanyakkan berdoa. Baik, yang ini penting sekali. Cerita masalah berdoa, sebagaimana tuan-tuan maklum dah perangai Nabi SAW ialah memperbanyakkan berdoa pada bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi berdoa untuk meminta kita akan Lailatul Qadar. Jadi sebut berkenaan berdoa ni tuan-tuan, hamba pernah menghuraikan di surah An-Nahl ni. Cuma sekadar ulangan bagi mereka yang dah terlupa dan sekadar pengetahuan bagi mereka yang baru. Hari ini ambil kaedah berdoa. Kerana tak dapat tidak, berdoa ni tuan-tuan memerlukan keyakinan dan kepahaman yang begitu tajam. Sebab tu kita kata tak mementingkan kuantiti tetapi mementingkan kualiti. Kalau berdoa begitu banyak dalam waktu yang sama kita tak tahu syarat, tak tahu rukun, maka tak diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita berdoa mengikut masa dan sebagainya, tetapi dengan keyakinan yang begitu jitu, maka mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya begini. Apa nak beri faham sepadak-padak ni tuan-tuan, supaya bila mana tuan-tuan berdoa, takdir kata Allah Ta'ala tak beri apa yang kita minta, jangan sentiasa buruk sangka kepada Tuhan. Dan bukan Tuhan pekak tak, bukan Tuhan tak dengar, tetapi rahsia Allah Ta'ala mengetahui daripada akalnya kita. Ringkasnya, kata Nabi SAW, bila kita berdoa tak dapat tidak, doa ni tuan-tuan dipecahkan kepada 3. Dan yang pertama namanya ijabah. Apa ijabah? Bila kita minta Allah Ta'ala beri. 1. Apa tak syarah dah. Yang kedua, bila kita berdoa, ya Allah berilah kami akan kelebihan Lailatul Qadar, kenikmatan terhadap contoh, maka Allah Ta'ala kadang-kadang tak ambil doa kita tapi dipalingkan kepada bilik yang kedua, iaitu simpanan, muhasabah. Ada sebagai contoh, tuan-tuan pergi jumpa raja, ni sultan, hamba anak beranak 1000 dah tak makan, contoh, boleh tak kami minta duit zakat 1000? Kita jumpa sultan. Sultan cerdik, kalau aku bagi 1000 berapa hari bertahan, nanti mau datang balik. Maka berkata sultan, mau nampak tak dekat hujung kampung tu ada tanah? Tanah terbiar, tu tanah aku hadiah kepada kami. Maka gunakan ia untuk bercucuk tanamlah tebu dan sebagainya, maka jual. Kamu dapat hasil, bukan setahun, bahkan 5 tahun, 10 tahun boleh pakai. Ni raja yang cerdik. Kita minta duit 1000 tapi dia beri ikut lain. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat maha cerdik. Kita minta, ya Allah berilah aku itu, berilah aku ini. Kadang-kadang Allah Ta'ala memalingkan doa kita kepada yang kedua, iaitu muhasarah. Apa muhasarah? Iaitu simpanan. Yang ketiga, kata Nabi SAW, bila kita berdoa, Allah Ta'ala terima doa kita. Bagaimana cara Allah Ta'ala terima? Iaitu dengan dimukafarahkan, diampun dosa-dosa yang telah lalu. Baik, pada nota yang tuan-tuan tulis, tuan-tuan nampak ada 3 bilik dah. Pertama bilik ijabah, kedua bilik muhasarah simpanan, yang ketiga bilik mukafarah. Allah Ta'ala ambil doa tadi, dia hapus dosa yang telah lalu. Allah Ta'ala ambil doa tadi, dia hapus dosa yang telah lalu. Yakin pada tengah hari ini, pada penceritaan ada 3, tetapi pada hakikat cuma ada 2. Dan kalau belajar ilmu tasawuf, ulama mengajar kepada kita pada penceritaan ada 3, tapi pada hakikatnya ada 2. Apa maknanya? Sebenarnya tuan-tuan, setiap apa yang doa yang kita alurkan, yang kita utarakan, yang kita minta, yang kita sebut kepada Allah, hakikatnya doa tu pergi ke 2 bilik sahaja. Yang pertama bilik muhasarah simpanan,
Yang kedua, di bilik mukafarah digunakan doa tadi untuk menghapus dosa yang telah lalu. Maknanya kalau kita dapat benda yang kita doa, dah Allah Ta'ala beri bukan sebab kita berdoa. Yakin dengan itu. Kenapa Allah Ta'ala beri bukan sebab kita berdoa? Allah Ta'ala beri semata-mata sifat iradatnya. Allah Ta'ala beri semata-mata sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala beri semata-mata sifat ilmu. Jangan kita berasa Allah Ta'ala beri satu benda dengan sebab kita berdoa. Walhal hakikat semua doa kita menjadi simpanan untuk kita di padang mahsyar kelak. Kalau tuan-tuan faham kaedah ni, sentiasa kita memperbanyakkan berdoa dan tak pernah kecewa di atas apa yang kita lakukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham ibarat? Sebab kita yakin dah bila kita berdoa dah hakikatnya Tuhan tak beri. Kenapa hakikat kata Tuhan tak beri? Allah Ta'ala beri bukan sebab doa kita. Dalil, hamba bagi dalil yang paling mudah. Jangan kata tahun depan tuan-tuan ni sat lagi satu kertas datang, ya Allah, hari ini mintalah kita doa kepada Tuan Adam yang akan menjalani operasi tengah hari ini. Bahagian kepala dia mengeluarkan lebih air daripada otak. Kita nak buat solat hajat contoh, nak berdoa. Sebelum kita nak berdoa tuan-tuan, agak-agak Allah Ta'ala dah tahu kita nak sebut apa. Dan jawab mudah nak yakin payah. Bukan tuan-tuan hamba dah. Sebelum kita nak habis berdoa, kita pun tak tahu nak full stop di mana. Kadang-kadang doa yang kita baca itulah yang kita hafal dulu kini selamanya contoh. Tetapi Allah Ta'ala terlebih tahu kita nak berhenti di mana. Begitu juga doa yang akan datang. Kita pun tak tahu 1 Ramadan 2014 hidup ke mati tidak. Tapi Allah Ta'ala terlebih tahu 1 Ramadan 2014 kita masih hidup ke tidak. Allah Ta'ala tahu kita akan berdoa pun. Jadi mana mungkin tuan-tuan Allah Ta'ala beri kepada kita dengan sebab kita berdoa. Jadi takdir kata kalau di antara kita Allah Ta'ala memberi karunia mendapati Lailatul Qadar, jangan kita berasa datang dia di atas usaha kita. Ini akan merosakkan makrifat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perlu kita yakin segala doa kita cuma Allah Ta'ala beri pada 2 bilik. Yang pertama namanya bilik muhasarah, yang kedua namanya bilik mukafarah. Barulah kita yakin firman Tuhan, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Oi manusia, bila mau berdoa kepada aku, kata Tuhan, nescaya aku perkenankan. Kerana makna perkenan ialah muhasarah dan mukafarah. Simpanan itu pasti daripada Allah dan penghapusan dosa itu pasti daripada Allah. Ijabah ni dah aku bagi dengan sebab rahmatnya aku beri dengan sebab iradatnya aku. Sebagaimana syair yang telah kita belajar dahulu. Kalau berdoa kepadanya Tuhan minta, syarat rukunnya jangan tinggalkan. Ada 3 syarat, ada 5 rukun. Kalaulah ada penentuan Tuhan, tetap mendapat, jangan ragukan. Kita doa. Kalau ada penentuan Tuhan, kita dapat Lailatul Qadar. Kalau tak ada, tak dapatlah kita. Habis itu doa bagaimana? Allah Ta'ala simpan. Aku yakin pasti dah Allah Ta'ala guna untuk menghapus dosa. Aku yakin pasti dah. Kalaulah lambat penentuan Tuhan, minta dah lambat lagi Tuhan nak bagi. Sabarlah kita, jangan susahkan. Bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah tak ada penentuan Tuhan, minta lama dah, tiba-tiba Tuhan tak bagi. Habis ke mana ya Allah doa aku selama ni? Ada supaya tak menimbulkan pada hati syak wasangka kepada Allah. Maka kita jawab, disimpankan ia di hari kemudian. Ada. Jadi yang penting tuan-tuan, doa yang penuh dengan ilmu, doa yang penuh dengan kualiti. Kita tak nak doa yang penuh dengan kuantiti, tetapi tak faham keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan memadailah 5 manfaat yang kita boleh ambil terhasil daripada Ramadan kali ini, agar Allah Ta'ala memberi kepada kita muqasyafah dan makrifat kepada Allah Ta'ala yang membawa kita kepada malam Lailatul Qadar yang dicintai oleh Nabi SAW, yang dicari oleh para ulama dan diingini oleh tiap-tiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Soalan. Satu soalan tanya. Sila. Beli bubur lambuk
Baik, kita jawab mudah. Dan dia fiqh ni mudah. Selagi mana pertama hukumnya tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Sebab hari ini ada pilihan. Bermakna kalau alasan lah kita kata masalah tak boleh beli tempat orang lain, bermakna kita maklum hari ini pilihan begitu banyak. Jadi nak jawapan dengan ringkas, kita tolak dengan hukum tadi, bermakna bila mana ada pilihan. Macam contoh masalah ubat gigi hari ini. Dan kadang-kadang nak membedakan produk yang dikeluarkan oleh orang Islam dan produk yang dikeluarkan oleh orang yang kafir. Maka selagi mana ada pilihan, wajib kita memilih yang dikeluarkan oleh orang Islam. Melainkan sampai satu masa dan tak ada orang Islam yang buat bumbu-lambuk dah. Sudah. Orang Hindu dia yang buat contoh. Yang tu ada hukum yang lain pula. Faham ibarat. Wallahu a'lam. Dan bermakna berusaha mencari yang halal itu terlebih baik. Wallahu a'lam. Amin. Lagi 1.55. Baik. Jadi akhir sekali sebelum kita berpisah tuan-tuan, ada dua oleh-oleh yang nak tuan-tuan bawa balik pada hari ini sebagai tanda peringatan Ramadan. Tahun lepas kita jual dah, tapi kami yakin semua tak beli. Mana yang tak beli, tahun ni kena beli lagi. Yang pertama apa dia? Sebagaimana tahun lepas kita bawa dah, iaitu tak dapat tidak. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah memudahkan hamba menyediakan satu poster, dipanggil poster carta mahram. Dan tolong ambil satu. Abang Fahmi? Terima kasih. Satu poster yang mudah-mudahan boleh membawa perubahan pada kehidupan kita yang kadang-kadang tak memahami masalah siapa mahram, siapa bukan mahram. Satu perkara yang tak pernah selesai pada kehidupan kita. Ni nak balik beraya, nak balik kenduri kenara dan sebagainya, perbalahan demi perbalahan, pergaduhan demi pergaduhan, tarik muka dan sebagainya. Sebab apa? Tak memahami siapa mahram, siapa bukan mahram. Dan sebab apa tuan-tuan? Dia dua kes. Yang pertama, boleh jadi ada di antara kita tak kenal siapa mahram, siapa bukan mahram, satu. Yang kedua, boleh jadi ada di antara kita dia kenal siapa mahram, siapa bukan mahram, tetapi kadang-kadang nak tegur tak ada kekuatan, nak buka mulut tak mampu. Ni isteri kita contoh. Takdir kata raya kali ni kita balik kampung isteri kita. Isteri kita dah adik-beradik semua perempuan belaka 7 orang. Isteri kita yang paling sulung. 3 hari duduk di kampung menunggu dah tuan-tuan. Sebab apa? Masalah bersalam ni paling tidak pun 2-3 saat. Dan tetapi masalah aurat ni 2-3 hari. Dalam istilah tasawuf, di antara perkara yang boleh merosakkan mata melihat perkara benda yang haram. Tak peliklah tuan-tuan 3 hari duduk di kampung. Kalau tuan-tuan balik ke Mbank, sebulan mengaji tak faham, tak pelik. Dan kerana nak menghapuskan kafarah dosa tu. Sedangkan ada ulama-ulama dah menghafal kitab begitu banyak. Satu hari nak keluar daripada masjid, seorang perempuan nak naik kandai, angin datang, terselak dia betik, dia ternampak. Kalau kita sengaja tengok, dia ternampak. Maka bila balik jumpa syekhnya pada malamnya, setengah hafalan dia hilang. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mana mungkin Allah Ta'ala nak beri kepada mata kita menyaksikan Lailatul Qadar bila benda-benda begini kita tak menjaga. Itu dikatakan semata-mata berpuasa yang zahir, tapi yang batin kita tak jaga. Tetapi hamba maklum, kadang-kadang di antara kita tak ada kekuatan nak bercakap. Dan kadang-kadang bila balik 7 hari, 3 hari di kampung, adik-beradik kita, adik-beradik isteri kita semua perempuan belaka, keluar masuk. Kadang-kadang tudung tak pakai satu masalah. Daripada bilik air nak menuju ke bilik air kadang-kadang berkembang. Betis putih, tak tengok rugi, tengok haram. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang nak bercakap tu tuan-tuan tak ada kekuatan. Kita je isteri kita yang tegurlah adikmu dulu. Kalau abang balik ni 3 hari pakat-pakat bertudung walaupun dalam rumah, tetapi kekuatan tak ada. Sebab tu mudah-mudahan dengan pembelian tuan-tuan, Allah Ta'ala membuka kepada kita usaha. Ni namanya berusaha. Bermakna bila kita lidah keluh nak menyatakan hukum, mudah-mudahan dia kertas ni bercakap. Ini dia bagi kertas keramat. Kalau tak nak tengok kertas bercakap, ni dia. Bermakna buat frame elok-elok, bawa balik. Bila dia tanya Pak Long, Pak Ngam, Pak Teh apa tu, pakat tengok sendiri lah. Bila dia baca, benda dia mengeluarkan terjemahan lah. Ini dipanggil kertas bercakap.
Kerana apa tuan-tuan? Allahu Akbar. Kadang-kadang kita pada hari tak kenal isteri kita mahram ke bukan mahram. Dan buat berbalah bergaduh. Hari tu bergaduh dengan satu ustaz daripada Jordan. Bila hamba mengajar, hamba kata isteri bukan mahram. Mentang-mentang dia baru balik dari Jordan. Dan akhir sekali kita konak kok ni, dia patah hujah. Nak tahu isteri kita mahram ke bukan mahram, bukan payah. Apa makna mahram? Apa makna mahram? Orang itu kita haram bernikah dengannya selama-lama. Tuan-tuan hafal definisi ni. Bila mana orang tu kita haram nikah selama-lama, maka orang tu bukan mahram. Isteri kita. Memanglah hari dia isteri kita, tapi takdir kata kalau hamba cerai dia, habis iddah 3 bulan, berasa nak nikah dengan bekas isteri, boleh tak hamba menikah dengan dia? Boleh, sebab tu isteri namanya bukan mahram. Sentuh batal wuduk tak? Tak batal kalau tak ada wuduk. Kalau ada wuduk batal. Allahumma salli ala Muhammad. Dan sama juga adik ipar. Dan hamba ada adik laki-laki. Adik laki-laki hamba menikah dengan seorang perempuan. Hamba dapat adik ipar. Kalau belajar fiqh, memanglah dipanggil adik ipar tu mahram yang sementara. Hamba tak guna mahram sementara kerana banyak orang silap faham. Dia ingat bila sebut mahram sementara boleh buka tudung, boleh bersalam. Dah. Makna mahram sementara, hamba tak boleh menikah dengan dia pada ketika ini. Pada ketika dia menikah dengan adik. Tapi kalau adik meninggal aksiden, adik ipar ambil endak, boleh tak hamba menikah dengan dia? Boleh. Sebab tu adik ipar bukan mahram. Sama juga mak saudara sabit, mak saudara lembing, mak saudara isteri. Tuan-tuan dah ngaji belaka dah, nak hilang balik. Macam mana dia kata mak saudara lembing? Adik-beradik mak dengan ayah. Isteri, hamba ada ayah. Ayah ada kakak, ayah ada adik laki-laki. Maka kakak tu dipanggil mak saudara lembing, isteri. Dan adik laki-laki bagi ayah dipanggil bapa saudara lembing, saudara-saudari. Maka tiga-tiga ni mahram. Tiba-tiba mak saudara hamba bernikah pula dengan seorang lelaki. Boleh faham? Maka hamba dapat bapa saudara sabit atau dipanggil pak saudara baru. Maka beraya besok hamba boleh salam dengan dia tak? Boleh laki-laki sama laki-laki. Apa pun nampak perlu lah. Yang kedua, pak saudara hamba, adik kepada ayah, dia menikah pula dengan seorang perempuan. Maka hamba dapat mak saudara sabit ataupun mak saudara baru. Maka bila beraya besok hamba boleh salam dengan dia tak? Boleh, syarat kena berlapis. Dia nak bagi boleh juga. Jadi ringkasnya, muslimat di belakang dengar baik-baik. Di pagi raya besok, kalau nak bercantik, nak bercomel, silakan. Tapi kalau boleh, penuhkan tubuh badan. Ajak anak kita, ajak menantu kita, penuhkan tubuh badan dengan aksesori. Tuan-tuan ajak isteri tuan-tuan, pakailah selendang, pakailah shawl. Supaya apa? Mudah-mudahan bila mana di pagi raya besok, kadang-kadang kita nak memahami siapa mahram, siapa bukan mahram ni susah. Takkan nak gantung poster dekat tengkuk. Siapa nak salam dengan makna tengok. Kalau kena warna boleh bersalam, tak kena warna tak boleh bersalam. Kan payah. Takkan nak letak di sisi. Ni makna balik mana ni? Kejap-kejap tengok dulu. Ni paklu balik mana ni? Tengok bila nak bersalam ya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita menggunakan kaedah sementara dengan lafaz bukan kaedah selama-lama. Kerana ulama kata walaupun berlapis dengan syahwat tak haram. Cuma nak menjaga maslahat pada hari raya. Bagi mereka yang tak faham, kadang-kadang baru kerja dekat M-Bank, balik ni Honda Civic, tak sibuk salam dengan aku dah, kata pak saudara. Walhal dia dengan kita bukan mahram. Tapi bila tak faham, bila kita berlapis, selesai masalah dah. Selesai masalah. Dan jadi mudah-mudahan ini merupakan satu usaha kita membawa perubahan pada kehidupan. Kalau tuan-tuan tak faham, di bawah ni ada nombor telefon, ada email. Boleh telefon berhubung agar maklumat kita bertambah. Yang kedua, boleh sikit lagi. Oleh-oleh yang tuan-tuan bawa balik, yang ni wajib hamba cerita sebab fardu kifayah. Bukan fardu ain dah, fardu kifayah. Kami buat satu produk yang bernama Mekah Cafe yang kami proses daripada biji kurma. Dan rupa-rupa tuan-tuan biji kurma yang khasiat begitu banyak. Ya Allah Ta'ala saja mengetahui kerana makanan terdapat di dunia dan di syurga. Jadi kalau tuan-tuan jenis makan kurma, kalau boleh biji tak usah buat. Kita boleh ajar macam mana biji kurma tu nak tumbuk-tumbuk proses untuk jadi Nescafe. Sebab kita maklum Nescafe ni tuan-tuan jarang ada produk orang Melayu buat. Jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala beri ilham kepada kami menghasilkan satu produk yang dipanggil Mekah Cafe.
Tuan-tuan beli, tuan-tuan jangan campur dengan gula. Sebab kami dah setiap dengan stevia dan sebagainya. Tuan-tuan maklum dah kelebihan stevia dan sebagainya. Dan kami juga campur juga beberapa ramuan yang lain yang lebih khusus kepada perubatan. Cuma satu benda je kami tak letak dalam produk bekas kafe ni tuan-tuan, iaitu Quran. Hari ini penggunaan Quran ni makin menjadi. Ni kadang-kadang ada ustaz tu jual air oren bikarbonat dengan 30 tusuk Quran. Air oren bikarbonat dengan 30 tusuk Quran. Hak tu tak pelik lagi. Minggu lepas aku nak pergi kuliah di Fiber Tower, tengah-tengah dalam kereta dia mengekek seorang-seorang. Isteri dah dia WhatsApp, dia hantar gambar dia orang jual serunding ayam dengan asyipok. Serunding, dia buat serunding ayam, dia buat dalam botol, kemudian dia baca ayat kursi, dia baca doa-doa asyipok, dia buat dan jual mahal sikit. Allahumma salli ala Muhammad, Allahu Akbar. Jadi hamba sembang dengan bini, hamba kata lepas ni kita keluarlah mi Maggi Yasin, mi Maggi Sejadah, mi Maggi Al-Mulk. Lepas ni kalau nak makan, kalau nak baca Yasin tak payah baca dah, rebus-rebus mi Maggi, makan-makan masuk Yasin dah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ini tuan-tuan bukanlah salah tidak, tapi perkara yang boleh merosakkan Al-Quran. Takut akhir sekali orang yang makan, dia kata aku makan tak sembuh pun, maka akhir sekali hilang keyakinan daripada Al-Quran. Maka menjaga itu lebih baik daripada kita merosakkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.